Hai guys, selamat kembali ke Kubigo-Bigo. Anda bersama saya Ekram. Menarik hari ini ialah sebuah storytelling tentang sebuah kes pembunuhan yang sangat-sangat misteri. Kisah ini berlaku pada tahun 1977 bila sebuah apartmen di tingkat 15 di Pine Grove Avenue di Chicago terbakar. Pihak bomba bergegas untuk memadamkan kebakaran di sana. Namun begitu, apa yang mereka sangka sebagai satu kemalangan yang biasa sebenarnya adalah sebuah kes pembunuhan. Bila mereka menemui seorang wanita berumur 48 tahun dalam keadaan berbogel, ditindih menggunakan tilam, di dadanya pula ada tertikam sebuah pisau. Di sini mereka menukar kes kemalangan menjadi kes pembunuhan. Wanita tersebut dikenali sebagai Teresita Basa, seorang yang disenangi di kalangan rakan-rakannya. Tiada siapa yang sangka ada orang yang menyimpan hasad dengki dengan wanita ini. Kes ini menjadi semakin misteri bila ia dapat dirungkaikan. Siapa yang merungkaikan kes pembunuhan Teresita Basa? Adakah rakan-rakannya, pihak berkuasa ataupun keluarga Teresita? Tidak. Yang menyelesaikan kes pembunuhan Teresita Basa ialah roh Teresita Basa sendiri. Pelik tapi benar, itulah kisah kita pada hari ini. Teresita Basa, roh wanita yang merungkai pembunuhannya sendiri. Sebelum tu, mari kita lihat sedikit latar belakang wanita ni. Teresita Basa dilahirkan dalam keluarga yang berada di Filipina pada tahun 1929. Teresita bersekolah di Filipina sehinggalah dia menamatkan pengajiannya di Assumption College Manila. Disebabkan minat yang sangat-sangat mendalam di dalam bidang muzik, Teresita berpindah ke Amerika Syarikat dan menyambung pengajian ijazah sarjana atau master degree dalam jurusan muzik di Indiana University. Sambil-sambil dia menamatkan pengajian dia, Teresita Basa juga mengambil kursus dalam terapi pernafasan. Ini membolehkan dia bekerja di Hospital Edgewater sehinggalah dia menamatkan pengajian dia di Indiana University. Menurut rakan-rakannya, Teresita seorang yang lembut, ceria dan peramah. Di Hospital Edgewater, dia disenangi oleh pesakit-pesakit dan juga rakan sekerjanya. Pada masa yang sama juga, dia sedang bertungkus lumus dan sedang berusaha untuk menamatkan pengajiannya di peringkat Doktor Falsafah dalam jurusan muzik di Loyola University. Kalau tidak bekerja di hospital ataupun tidak menulis tesis, masa yang lain dia akan luangkan untuk mengajar kelas piano. Dalam erti kata lain, hari-hari Teresita sangat produktif. Untuk kehidupan sosial, dia dikelilingi oleh rakan-rakan yang baik. Mereka selalu berhubung dan akan bertemu pada setiap hujung minggu. Dan tiada siapa yang sangka Teresita Basa ada musuh ataupun ada orang yang mahu mencederakan dia disebabkan oleh karakter Teresita sendiri yang disenangi oleh orang di sekeliling Teresita. Namun begitu, ada satu berita yang menggemparkan keluarga dan rakan-rakan Teresita bila apartmen Teresita yang terletak di Pine Grove Avenue di Chicago terbakar. Kejadian berlaku pada 21 Februari 1977 sekitar pukul 9 malam. Apabila pihak bomba tiba di tempat kejadian dan memadamkan api, mereka terkejut melihat mayat Teresita dalam keadaan berbogel dengan pisau yang tertikam di dadanya disembunyikan di bawah tilam. Kes kemalangan ni kemudian ditukar kepada kes rogol dan bunuh, di mana kebakaran tersebut dilakukan untuk menutup motif sebenar pembunuhan. Namun begitu, apabila mayat Teresita dibawa untuk pemeriksaan lanjut, mereka mendapati yang tiada kesan atau tanda-tanda yang Teresita dirogol. Mayat Teresita kemudian dihantar pulang ke Negros Island di Filipina di kampung halamannya untuk dikebumikan. Pada masa yang sama juga, siasatan terhadap kes tersebut masih lagi diteruskan. Pada asalnya, penyiasatan agak sukar untuk dijalankan sebab tiada bukti-bukti yang cukup untuk menyelesaikan kes pembunuhan Teresita Basa. Mereka hanya menemui sebuah nota yang bertulis Get Theatre Tickets AS, dan ini tidak membantu pihak berkuasa untuk mencari pembunuh sebenar Teresita. Detektif Joseph Stakula dan rakannya Lee R. Eplen ditugaskan untuk merungkaikan kes ini. Mereka menemui jalan buntu sehinggalah 6 bulan selepas kejadian ini berlaku, sekitar bulan Ogos tahun 1977, Detektif Joseph dihubungi oleh salah seorang rakan sekerja Teresita di Hospital Edgewater, iaitu Dr. Jose Chua. Apa yang dilaporkan sangat-sangat pelik dan seakan tidak masuk akal. Katanya, istrinya yang dikenali sebagai Remy Chua
mempunyai maklumat tentang kes pembunuhan Teresita. Bukan itu sahaja, dia juga mempunyai nama individu yang membunuh Teresita pada 21 Februari 1977. Dr. Jose Chua dan juga Remy Chua bekerja dengan Teresita Basa di Hospital Edgewater, tetapi hubungan mereka tidak begitu rapat. Apabila detektif Joseph bertanya apa bukti yang mereka ada, Dr. Jose Chua mula menceritakan yang isterinya dirasuk oleh roh Teresita ketika sedang tidur. Isterinya, Remy Chua, tiba-tiba bercakap dan mengaku dia adalah Teresita Basa. Pada ketika itu, roh Teresita melalui Remy Chua meminta pertolongan agar pembunuh sebenar ditangkap secepat mungkin, dan menurutnya pembunuh tersebut adalah seorang lelaki yang bernama Alan Showery. Selepas kejadian pelik itu terjadi, Remy Chua kemudian tiba-tiba terbangun, meninggalkan Dr. Jose Chua pula di dalam keadaan kebingungan. Menyangka ini hanyalah satu kebetulan, pasangan ini tidak mengendahkan gangguan tersebut. Namun begitu, kejadian pelik ni tidak berlaku sekali, tetapi berlaku 2 kali. Pada malam kedua, Remy Chua dirasuk. Roh Teresita bertanya kepada Dr. Jose Chua kenapa mereka belum lagi memaklumkan perkara ini kepada pihak berkuasa. Roh Teresita kemudian memberikan lagi bukti. Katanya, Alan Showery ada mencuri barang kemas miliknya selepas dia membunuh Teresita. Alan kemudian menghadiahkan barang kemas yang dicuri kepada teman wanitanya yang dikenali sebagai Yanka Kamlok. Maklumat-maklumat yang diberikan ni terlalu spesifik. Ini lebih dari satu kebetulan. Mula bimbang dengan gangguan yang diterima oleh mereka, pasangan suami isteri ini memutuskan untuk menghubungi pihak polis. Pada asalnya pasangan ini ragu-ragu untuk memaklumkan apa yang mereka lalui ini kepada pihak berkuasa. Namun begitu, disebabkan oleh maklumat-maklumat yang terlalu spesifik ini, mereka memutuskan untuk memaklumkan kepada detektif Joseph. Detektif Joseph yang menerima laporan daripada pasangan ini pun ragu-ragu untuk percaya dengan apa yang mereka laporkan tadi. Tapi disebabkan tiada bukti yang banyak untuk mereka memulakan siasatan, mereka terpaksa bergantung dengan laporan yang diterima daripada dua pasangan ini. Inilah titik di mana detektif Joseph dapat mencantumkan bukti-bukti yang membawa kepada penyelesaian pembunuhan Teresita Basa. Detektif Joseph mendapati yang Alan juga bekerja di hospital yang sama. Semasa hari kejadian, Alan sepatutnya ke apartmen Teresita untuk membaiki televisyen. Alan kemudian dipanggil ke balai untuk membantu siasatan. Di sana, apabila Alan disoal siasat, dia menafikan yang dia pernah pergi ke apartmen Teresita pada malam tu. Namun cerita Alan ni mula berubah lagi, di mana dia mengatakan yang pada asalnya dia memang sudah berada di apartmen Teresita. Tapi bila dia terlupa membawa peralatannya, dia terus beredar dan balik ke rumah. Dan ketika dia keluar dari rumah Teresita, itulah bila apartmen Teresita terbakar. Cerita Alan yang berubah-ubah ni menimbulkan kesangsian detektif Joseph. Pelik dengan kenyataan dari Alan ni, detektif Joseph menghubungi teman wanita dia iaitu Yanka Kamlok yang kononnya diberikan barang kemas milik Teresita. Yanka memang mengaku ada diberikan barang kemas oleh Alan berbentuk cincin dan juga loket. Pengakuan daripada Yanka ni mengejutkan detektif Joseph sebab ia sama dengan pengakuan roh Teresita. Dengan itu dia dipanggil ke balai untuk disiasat. Dia juga diarahkan untuk membawa barang kemas yang diberikan oleh Alan. Begitu juga dengan ahli keluarga Teresita, mereka juga berada di sana untuk mengesahkan adakah itu barang kemas milik Teresita. Apabila mereka melihat barang kemas tersebut, ahli keluarga Teresita mengesahkan yang itu adalah milik Teresita. Di sinilah semuanya terbongkar dan akhirnya Alan mengaku dialah pembunuh sebenar Teresita. Di dalam pengakuan daripada Alan, menurut Alan, dia dan juga Teresita memang berkawan di tempat kerja. Namun begitu dia terdesak untuk merompak Teresita disebabkan dia menghadapi masalah kewangan. Dengan itu, bila tiba di apartmen Teresita, Teresita membuka pintu dan menjemput dia untuk masuk ke dalam. Tapi pada ketika ni, Teresita membelakang. Setelah membuka pintu, Alan terus menyerang, di mana lengannya menahan dan mencekik leher Teresita sebelum menikamnya. Apabila Teresita menghembuskan nafas terakhir, Alan menyeret tubuh tidak bernyawa Teresita ke ruang tamu, menanggalkan pakaiannya dan mengambil tilam dari bilik Teresita untuk menutup mayatnya.
Setelah tu, Ellen mengambil wang sebanyak $30 dan juga barang-barang kemas Teresita. Sebelum keluar dari apartmen, dia menyalakan api dan lari dari tempat kejadian. Walaupun membuat pengakuan dan mengaku sebagai pembunuh Teresita, semasa hari perbicaraan, Ellen kemudian menukar pengakuannya kepada tidak bersalah. Menurut peguam Ellen lagi, mana mungkin Remy Chua dirasuk oleh semangat ataupun roh Teresita Basa. Ini nampak mengarut dan mengarut sama sekali. Dan menurutnya lagi, Remy Chua hanya menuduh Ellen melakukan pembunuhan disebabkan perselisihan faham di antara mereka di tempat kerja. Ada spekulasi mengatakan yang Remy Chua tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Ellen, di mana mereka selalu bertengkar di tempat kerja. Ini yang menyebabkan Remy Chua dipecat. Dan kononnya, Remy Chua menuduh Ellen ini sebagai membalas dendam disebabkan tidak puas hati. Perbicaraan ini kemudian ditangguhkan ke bulan Februari tahun 1979. Walaupun begitu, semasa Ellen masih lagi berada di dalam tahanan, dia menukar fikiran dia dan mengaku semula sebagai pembunuh Teresita. Ellen dijatuhkan hukuman penjara 14 tahun. Namun begitu, dia menerima parole dari Stateville Correctional Center pada Julai tahun 1983 dan telah dibebaskan. Kisah pembunuhan misteri dan aneh ini merupakan kes paranormal yang pertama bagi detektif Joseph yang diberi tanggungjawab untuk menyiasat dan menyelesaikan kes pembunuhan Teresita Basa. Namun begitu, masih ramai lagi yang skeptikal dengan kenyataan Remy Chua yang kononnya dia dirasuk oleh roh Teresita Basa. Mungkin juga ini adalah satu kebenaran ataupun ini adalah satu penipuan. Apapun apa yang terjadi, hanya Remy Chua sahaja yang tahu. Dan itulah kes misteri pembunuhan seorang wanita yang dikenali sebagai Teresita Basa. Kononnya, dia merasuk salah seorang daripada rakan sekerja dia dan memberikan maklumat-maklumat tentang pembunuh dia yang kemudian maklumat ini disahkan sebagai betul. Itulah kisah misteri kita pada hari ini. Dan itu sahaja perkongsian daripada saya. Apa pendapat anda tentang kisah ini? Mengarut ataupun masuk akal? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi kisah-kisah misteri seperti ini dimuat naik di Kubigo. Kalau anda ada kisah misteri yang lain yang anda ingin saya ceritakan, tinggalkan juga cadangan anda di ruangan komen di bawah. Apapun, pastikan anda like dan share kalau anda rasa kisah ini menarik. Jangan lupa subscribe dan juga like kami di Facebook. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubigo menarik setiap hari. T-shirt Kubigo desain terbaru kali ini kembali dengan lengan panjang, sesuai untuk mereka yang gemar untuk memakai baju lengan panjang. Kepada mereka yang mahu mendapatkan baju yang saya pakai ini ataupun mahu menyokong Kubigo, bolehlah dapatkan baju ini di nombor tertera. Nombornya ada WhatsApp, jadi kamu boleh WhatsApp saja nombor ni untuk membuat tempaan.